Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta. Biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya agamamu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami coba mengingatimu, dan kami coba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengajar arti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu. Pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Dengan niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Waalaikumsalam memberkati warahmatullahi lagi taala wabarakatuh. majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usama Muhammad Hanafi bin Haji Hussein pada siri yang ke-54 pada malam ini, insya-Allah. Jadi seperti biasa, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, sesiapa yang ada persoalan ataupun kurang faham berkaitan dengan pembelajaran kita, bolehlah tinggal soalan itu di ruangan komen. InsyaAllah kita akan jawab InsyaAllah Ustaz akan jawab pada akhir kelas nanti ataupun pada kelas akan datang, insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaqi kita pada malam ini. Persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين، ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, anjuran doa Dun Bulu Gading. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Mang, pengurusi majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau. Tidak lupa juga kepada pentalaki kitab Minhajul Talibin, semuanya semoga semuanya berada dalam rahmat Allah, mendapat keberkatan dan diberi kunci ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya, wa yusannu lil musalli ila jidarin aw sariyah. Dan disunatkan kepada ataupun bagi orang yang sembahyang. Wa yusannu lil musalli, disunatkan kepada orang yang sembahyang. Tak kiralah sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Al-musalli, tak kiralah dia melakukan sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat ila jidar, takluk pada yusanni, sunat kepada jidar, ataupun sunat dia berhadap kepada jidar. Ila jidar ay yatawajjaha ila jidar, berhadap kepada jidar. Apa jidar? Dinding. Dia berhadap kepada dinding. Au sariyah ataupun sariyah. Apa makna sariyah? Ataupun kepada tiang.
Jadi kita nak semayang, sunat kita letak atau kita jadikan sutrah di hadapan kita. Sunat kita jadikan, kita letakkan, kita jadikan sutrah di hadapan kita. Maksud sunat, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tidak buat, tidaklah berdosa. Sembahyang tetap sah, walaupun orang tu tidak meletakkan sutrah. Dan kita melihat kebanyakan masyarakat kita tidak mengambil berat tentang sutrah. Sebab itulah kita dapati dalam semayang cara mana tentang sutrah. Ini di antara, kalau cakap kita di antara sunnah, di antara sunnah yang ditinggalkan. Sunnah mahjurah. Sunnah yang matrukah, yang ditinggalkan. Jadi apa yang dituntut oleh syarak adalah kita meletakkan sutrah ketika kita sembahyang. Baik. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi mengikut syarat Muslim dan dipersetujui oleh Imam Syamsuddin Al-Zahabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istatiru fi salatikum walau bisahmi. Hendaklah kamu meletakkan sutrah dalam sembahyang kamu walaupun dengan sebatang lembik. Baik, hukum dia sunat. Dan boleh kita jadikan dinding tu sebagai sutrah. Tapi kena ingat, sutrah ni syarat dia kena tinggi, tinggi jangan kurang daripada 2/3 hasta. Ketinggian dia jangan kurang daripada 2/3 hasta. Baik. Begitu syarat ataupun ketinggian sutrah mesti jangan kurang daripada 2/3 hasta. Satu hasta kita tahu dah kan, 2/3 hasta tahu 2/3 hasta. Satu hasta kita bagi 3, kita ambil 2. Yang pertama. Yang keduanya, kita jangan duduk jauh daripada sutrah. Biar kita dengan sutrah saat itu jangan lebih daripada 3 hasta. Baik. Lepas tu boleh kita jadikan tiang sebagai sutrah. Aw asan maghzurah, maghzurah pula, maghruzah, tukar. Aw asan maghruzah, ataupun tungkak. Dia asan tukar pun boleh, sebatang kayu pun boleh. Yang dipacok. Kita ambil pacok sebatang kayu. Tok depan kita. Au basaqa musalla, ataupun dia menghampakan musalla. Atau dia menghampakan musalla. Apa makna musalla? Musalla ni adalah tempat sembahyang. Bukan tempat sembahyang yang kita kata musalla tu. Musalla tu maksudnya seperti sejadah ataupun kain ridak sebagai contoh. Au khatta qubalatah, ataupun dia buat khat, buat khat, buat garisan qubalatah di hadapannya, buat garisan secara memanjang. Buat garisan di hadapan secara memanjang di hadapan dia sebagai sutrah bagi dia. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana masalah meletakkan musalla, maksudnya boleh kita jadikan sejadah kita sebagai sutrah. Dan boleh kita jadikan garisan tu sebagai sutrah. Garisan sebagai sutrah, sama ada secara memanjang ataupun secara melebar. Yang penting dia menjadi alamat sebagai sutrah. Jadi orang nampak, oh sutrah di hadapan dia. Jadi dua perkara ni tidak boleh kita buat pilihan dengan perkara hak yang sebelum ni. Kan hak yang sebelum jadikan dinding. Lepas tu yang kedua dia, yang keduanya adalah tiang. Yang ketiganya tungkak hak yang dipacok. Ataupun kalau tidak tungkak yang dipacok pun kita letak suatu benda hak yang tinggi. Okey, ni 3 perkara ni. 3 perkara ni, okey, bolehlah kita nak pilih mana-mana hak 3 perkara ni. Hak dia 3 perkara ni boleh kita buat pilihan. Tetapi kalau meletakkan sejadah, dia tidak boleh buat pilihan dengan hak yang sebelum daripada ni. Okey, boleh faham. Maksud dia tidak buat pilihan, mesti kena ikut tertib. Kalau tidak mampu 3 perkara tersebut, salah satu daripada 3 perkara tersebut, dinding, okey, kita tidak mampu untuk jadikan dinding sebagai sutrah.
Kita tidak mampu jadikan tiang sebagai sutra. Dan kita tidak mampu untuk meletakkan suatu benda yang tinggi di hadapan kita sebagai sutra. Ketika tu barulah boleh kita jadikan sejadah sebagai sutra. Sejadah boleh dibuat sutra dengan syarat ketika kita tidak mampu perkara hak yang sebelumnya. Sama juga dengan buat khaf, buat garisang. Buat garisang boleh kita buat sutra, tapi dengan syarat ketika kita tidak mampu meletakkan sejadah di hadapan kita sebagai contoh. Tidak meletakkan sejadah di hadapan kita. Dia sebenarnya, muslimin-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejadah kita ni sejadah kerah. Sejadah kerah. Jadi apabila sejadah kerah, kita boleh tegakkan sejadah tersebut. Kita gulung-gulung sikit, kita buat macam bentuk piramid ke ikutlah, kita boleh tegakkan. Jadi kalau boleh kita tegakkan, maka masih lagi belum memadai menghamparkan sejadah sebagai sutra, sebab kita boleh tegakkan sejadah tersebut. Sebab kita kepada masalah jadikan sejadah dan seumpama sejadah sebagai sutra adalah ketika tidak mampu martabat yang sebelum daripadanya. Ketika mampu martabat yang sebelum daripadanya, maka sejadah yang kita buat sutra maksudnya tidak dikira sutra. Okey, boleh faham? Tidak dikira sutra. Itu kita kena faham, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Majah, juga Imam Abu Daud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum falyaj'al amama wajhihi syai'an." Apabila seseorang di kalangan kamu sembahyang, maka dia kena jadikan di hadapannya sesuatu. Tengok. Kata kalau tak ada depan dia sesuatu, maksudnya jadikan di hadapan dia sesuatu, maksudnya dinding ke, tiang ke. Kalau kita kat pokok ke, tak kira lah. Fa'in lam yajid falyansub asa. Kalau dia tidak dapati sesuatu yang boleh dijadikan di hadapan dia, maka dia kena pacokkan tungkak kayu. Fa'in lam yakun ma'hu asa falyakhutta khatta. Falyakhutta khatta. Kalau sekiranya tidak ada, dia tidak ada bersamanya tungkak, tidak ada bersamanya kayu. Nah, tengok Rasulullah. Kalau tak ada kayu, barulah hendaklah dia buat garisan. Dia buat garisan. Cuma kalau kita tengok dalam hadis tidak sebut pun letak sejadah. Tetapi mazhab Imam Syafi'i, ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i mengatakan garisan adalah lepas daripada sejadah. Jadi berarti molek dalam mazhab Imam Syafi'i menjadikan sejadah hamparan yang kita jadikan tempat semayang saat itu, dijadikan perkara tersebut memadai pada sutra kerana dikiaskan di atas khaf. Okey, boleh faham. Dalam hadis sebut khaf, buat garisan. Manakala sejadah ataupun musalla ni adalah dikiaskan di atas khaf. Okey, boleh faham. Jadi hak ni adalah benda yang dikiaskan, walaupun tidak disebut dalam hadis. Satu. Tetapi benda yang dikiaskan di atas khaf, dia lebih jelas berbanding dengan khaf, maka didahulukan dia di atas khaf. Okey, boleh faham? Dia lebih jelas daripada khaf, maka didahulukan dia di atas khaf. Jadi dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yakun ma'hu 'asa falyakhutta khatta. Kalau dia tidak ada tungkak, tidak ada kayu yang boleh dipacok di hadapan dia, maka hendaklah dia buat garisan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya benda kita ana di lapang au khatta qubadatahu. Patung dia? Oh, kita ana hilang benda. Patung dia. Tengok daf'ul mar sahaja. Gitu. Gitu, daf'ul mar. Baik. Oh, silap kita. Oh, silap. Oh, silap kita baca. Jadi macam gaya gato. Sebenarnya silap kita baca. Gini. Daf'ul mar naib fa'il bagi yusannu.
Okey, boleh faham Naib fa'il bagi yusannu. Jadi hak ni dia nak cerita dia. Dia nak cerita tentang sunat menolong orang yang lalu. Gitu. Tak dia kita. Bukan dia nak cerita sunat kita jadikan sutrah. Bukan dia nak cerita sunat kita jadikan sutrah. Memang menjadikan sutrah. Hak yang kita cerita hukum saat itu betul dah. Hak yang kita cerita hukum tu betul dah. Cuma ayat ni nak cerita bab dia. Bab daf'ul mar. Asal gini, tengok Wa yusannu daf'ul mar lil musalli ila jidarin aw sariyatin aw 'asan maghruzatin aw basata musalla aw khatta qubalatah. Okey, boleh. Disunatkan dak sedar kita. Disunat menolong orang yang lalu. Sunat tolong orang lalu. Sunat kepada siapa? Kepada orang yang sembahyang. Orang sembahyang, sunat dia tolong orang yang lalu dia. Tapi orang sembahyang mana? Orang sembahyang yang berhadap kepada jidar. Ataupun berhadap kepada sariyah. Ataupun berhadap kepada asan maghruzah. Ataupun dia telah membentangkan sejadah. Tempat yang hamparan sembahyang ni. Ataupun dia membuat garisan. Baru tu. Dia silap baca sikit je. Ataupun kejut apa gini jadi terus daf'ul mar. Dah kait dia. Sebab sekarang ni daf'u dia bagi ada bagi depan. Bagi depan. Jadi bermakna dia isim marfu'. Dia isim marfu' ada nang dia. Isim marfu' ada nang. Asal lah. Tabak tu lain lah. Yang pertamanya fa'il, yang keduanya naib fa'il, yang ketiganya mubtada, yang keempatnya khabar, yang kelimanya isim kana, yang kelimanya khabar inna. Lepas tu tawabi' tu lain lah. Jadi kita tengok benda sekarang. Kalau mubtada kita cari khabar, tak ada khabar di belakang. Kalau khabar kena cari mubtada, tak ada mubtada depan. Kalau fa'il kena cari fa'il di depan. Rupanya naib fa'il tu yusannu ni. Senil. Okey, jelas kan? Baik. Allah. Silap baca. Bismillah. Katanya disunatkan kepada orang yang sembahyang yang berhadap kepada jidar ataupun kepada sariyah ataupun kepada tungkak yang dipacok ataupun dia telah meletakkan musalla ataupun dia telah membuat garisan. Pendek kata dia telah meletakkan sutrah di hadapan dia. Orang yang meletakkan sutrah di hadapan dia sunat dia menolong orang lalu di hadapan dia. Jadi bermakna benda yang kita faham, okey, mafhum daripada ibarat Imam Nawawi, mafhumnya adalah tidak disunatkan menolong. Tidak disunatkan menolong orang yang lalu sekiranya dia tidak meletakkan sutrah di hadapan dia. Kerana dia telah melakukan kecuaian dalam sembahyang. Okay, boleh faham? Dia telah melakukan kecuaian dalam sembahyang dia dengan dia tidak meletakkan sutrah di hadapan dia. Sebab dia tidak sunat, dia menolong orang yang lalu. Okey, jelas. Hak yang sunat tu bila? Hak sunat ketika ada sutrah. Tetapi walau bagaimanapun masih lagi ada khilaf di kalangan ulama, yang mana ada pandangan ulama mengatakan kalau tidak letak sutrah sekalipun tetap sunat menolong orang yang lalu di hadapan. Okey. Jadi kalau orang lalu depan sedangkan dia telah letakkan sutrah, maka sepakat ulama mengatakan dituntut kepada ditolak. Halang orang lalu. Tu sepakat ulama mengatakan dituntut kepada dia untuk halang orang lalu depan. Halang dengan tangan. Tapi cara halang saat itu halang dengan dipanggil dengan hak yang kecil baru lagi kepada hak besar. Faham tak? Halang kecil dulu. Halang sikit. Nampak lagi. 12 kaki. Nampak? Allah kaki pula. Tu maksudnya. Jangan pergi lalu. Okey, boleh faham. Sebab benda? Sebab hak lalu depan tu syaitan. Cakap kita benda. Setan. Tahu orang suka kan ni? Rasulullah kabar lagu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Apabila seorang dia sembahyang kepada sesuatu yang menjadi sutrah dia daripada manusia.
Fa'arada ahadun ayyajtaza baina yadayhi. Tiba-tiba ada seorang nak melintasi di hadapan dia. Dia buat dah sutra. Tiba-tiba ada orang nak melintasi di hadapan dia. Falyadfa' fi nahri. Tolak, hendaklah tolak di tekak dia, tolak. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia enggan, maka hendaklah memerangi dia. Dan kata ulama dalam bab fiqh, kalau mati dia sekalipun, maka darah dia hadar. Sia-sia saja. Tak ada kena benda. Dosa pun tak, kifarat pun tak, diat pun tak kena benda. Ni hukum Islam, jangan kira hukum negara. Jangan kira hukum negara. Undang-undang yang dibuat oleh kerajaan. Sebab undang-undang yang dibuat oleh kerajaan kita, banyak lagi hak yang menyalahi hukum syarak. Banyak lagi hak yang menyalahi hukum syarak. Sama ada kita terima ataupun tidak. Hakikat begitu. Nak percaya ke tak, tu tak boleh lah. Cuba buat kajian. Baik. Jadi kalau undang-undang kajian ni memang kira bunuh lah. Tapi tak. Kata Rasulullah tak. Kata ulama tidak. Sebab Rasulullah suruh gitu. Fa in aba falyuqatilhu. Kalau dia engkau, maka hendaklah memerangi dia. Sebab apa dia? Sebab fa innama huwa syaitan, kata Rasulullah. Sebab dia adalah syaitan. Sebab dia telah mengganggu orang sembahyang. Kerja syaitan mengganggu orang sembahyang molek-molek ada di tas depan. Tengok kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa syaitan. Baik. Jadi hukum menolak orang lalu di hadapan, kita tengah sembahyang sedangkan di hadapan kita ada sutra, hukum dia adalah sunat. Nak kamu gitu. Nak kamu gitu hukum dia. Tetapi lalu di hadapan orang sembahyang ketika ada sutra, di antara dia dan sutra dia, lalu tengah tu. Kalau lalu lebih lepas daripada sutra dia, tak ada masalah lah. Maka hukum dia adalah haram. Okey, boleh faham? Kita tolak dia, hukum dia benda sunat. Manakala dia lalu. Sekarang ni orang tu sembahyang, ada-kala ada sutra, ada-kala tidak ada sutra. Kalau tak ada sutra, tak ada masalah. Sebab kecuaian daripada dia, maksudnya tidak haram. Kalau tidak ada sutra. Tapi sebaik-baik jangan lalu. Tak comel juga lalu. Cuma tidaklah sampai kepada haram kerana ada kecuaian daripada orang sembahyang. Kerana dia sendiri tidak menjadikan sutra di hadapan dia. Okey. Tapi kalau dia letak sutra, maka kalau tebeng lalu depan dia, maksud depan ni di antara dia dan sutra dia, tengah tu. Maka hukum dia adalah haram. Dosa. Bukan dosa kecil, dosa besar. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, "Law ya'lamul marru baina yadayil musalli madza 'alaihi min al-ithm, lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kata Rasulullah, kalau sekiranya orang yang lalu di hadapan orang yang sembahyang mengetahui dosa hak yang akan kena kepada dia, maka dia berhenti selama 40. 40, begitu je disebut dalam hadis. 40. Mungkin 40 hari, mungkin 40 bulan, mungkin 40 tahun. Dan ada riwayat 40 tahun. Berhenti selama 40 tahun tu lebih baik daripada dia lalu. Allah, berhenti 40 tahun. Berhenti 40 tahun. Kena PKP kat 2 tahun pun dah akan pening dah. Ada dah bunuh diri. Macam-macam stres dah, baru 2 tahun. Ni berhenti 40 tahun. Gitu kan, dengung gitu. Lebih baik daripada dia lalu di hadapan. Sebab itulah melintas di hadapan orang sembahyang, hukum dia adalah dosa besar apabila dia mengambil benda, dia meletakkan sutra. Baik. Melainkan dalam hal-hal tertentu. Dia panggil adalah pengecualian. Ada pengecualian. Sebagai contoh, saf di hadapan kosong. Dia tidak membenarkan saf di hadapan. Kita mari daripada belakang, kita lakoh, kita litah. Maka itu tidak menjadi masalah. Kerana kecuaian dia untuk memenuhi saf di hadapan. Okey, itu sebagai contoh. Baik. Ataupun kita saat itu nak berok. Hai, tebang duk tunggu situ, berok situ. Maka boleh. Dan ada sebahagian daripada ulama mengecualikan. Tapi tidak berlaku kesepakatan. Ada sebahagian daripada ulama mengecualikan Masjidil Haram. Masjidil Haram tak ada masalah. Kerana orang terlalu ramai. Baik. Maka di situ ada keperluan ataupun terpaksa. Di Masjidil Haram. Ada ulama mengecualikan di Masjidil Haram. Masjid Nabawi tak. Masjid Nabawi tidak dikecualikan.
Kena ke dia. Masa dia dalam lubang, Lepas tu? dua sekejap orang mayang. Lepas tu? Masa tak dia tu langsung. Lepas tu? Yes, masa boleh keluar, orang mayang. Dari depan. Tak boleh. Di Masjid Nabawi tak boleh. Di Masjid Nabawi sama. Masjidil Haram ada pengecualian. Ketika Rasul kabur lagu ni, Rasul duduk mana? Duduk di Madinah. Masjid Nabawi tidak ada pengecualian. Masjidil Haram ada pandangan yang mengecualikan. Baik. Anda ingat masa Nado Syria dulu, lepas tu kita pergi Mekah. Kita pergi Mekah dengan 3 orang sahabat pergi Mekah naik bah. Lepas tu dua umrah. Masa tu kita duduk dalam Masjidil Haram. Tiba-tiba tengah nak semayang Zuhur ke semayang dia. Jadi kawan tu semayang sunnah. Mari seorang daripada Tunisia ke Jazair. Arab juga. Arab seorang ni ada tahu dah semayang Arab Saudi ke Arab mana tak tahu. Tengah semayang sunnah. Tiba-tiba kawan ni lalu depan. Dia tengok nak lalu tu dia tahan. Dia jalan lakuh jakoh dia tahan. Depan tu ada orang tu kan. Orang duduk dia tahan. Kawan ni langgar. Kawan ni tahan. Orang ni langgar. Apa dia langgar juga. Tengah semayang gitu dah masalah muka ni. Lepas tu dia lepas dari langgar, dua orang dia duduk situ. Kita kat selang 2 orang lari dah kan. Lepas langgar lari kan. Tak, dia duduk situ. Cara sebab ada jadi harap dia cara nak balah. Kita duduk belakang dia. Dia cara nak balah. Lepas daripada semayang, kawan ni gil lalu. Ni semayang gil lalu. Mu tahu tak? Rasul kabur lagu mana? Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kawan ni kata dikecualikan Masjidil Haram. Allah. Sama Allah tu baru balas. Kita duduk belakang. Kita kata mu kalau mu duduk balas tak sudah. Hak ni pandangan mengatakan bahawasanya Masjidil Haram dikecualikan, hak ni pegang di atas keumuman. Tak sudah. Mu masing-masing pegang. Lepas tu mu duduk balas ganggu orang lain. Orang lain nak semayang apa tadi mu bangun. Senyap ni. Dia tengok orang ajang. Tegur dia. Lepas tu orang jacah ke Arab pula. Ada apa lah. Baik. Katanya wasahihu tahrimul mururi hinaid, dan kaul yang sahih adalah diharamkan lalu pada ketika itu haram lalu. Kata Imam Nawawi, qultu, berkata oleh aku, ni benda yang tidak ada dalam kitab Muharrar, yukrahu liltifatu la lihajah. Makruh iltifat, berpaling dalam sembahyang, berpaling dengan muka. Berpaling dengan muka dalam sembahyang makruh. Manakala berpaling dengan dada, itu bukan makruh. Itu membatalkan sembahyang. Berpaling dengan muka. Tengok kiri kanan. Sembahyang, masjid tepi jalan. Lambat bunyi mutu. Tengok lalu. Lambat bunyi mutu. Lambat bunyi serih-serih, tengok. Orang masuk tengok. Tengok sembahyang. Kadang-kadang tengok ketua imam. Imam batuk sikit tengok. Lalu ketua imam. Itu dipanggil iltifat. Hukum iltifat adalah makruh. Maksudnya dia tidaklah membatalkan sembahyang. Hukum dia adalah makruh, benda yang dilarang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak 'ala Sahihain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu Allah muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit." Sentiasalah Allah Ta'ala berhadap kepada hamba ini. Sentiasa Allah Ta'ala berhadap kepada hamba ini. Di dalam sembahyang hamba. Bila seorang itu sembahyang, Allah Ta'ala berhadap kepada dia. Allah Ta'ala memberi bermacam-macam anugerah, memberi macam-macam rahmat kepada dia, memberi bermacam-macam keberkatan kepada dia ketika dia sembahyang. Tapi dengan syarat ma lam yaltafit, selama mana dia tidak berpaling. Fa idza sarafa wajhahu insarafa anhu. Bila dia memalingkan mukanya, maka Allah Ta'ala akan paling daripada dia. Baik. Jadi, dalam sembahyang,
Jangan dia membaling muka. Melainkan apabila ada hajah. Apabila ada hajah tidak menjadi masalah. Itu sebab tu dia kata la li hajah. Tidaklah, maksudnya tidaklah makruh ketika ada hajah. Ketika ada keperluan maka tidak makruh. Contoh kita tak mutu. Allahu akbar, kita sembahyang. Bunyi kokek-kokek. Kawasan curi mutu. Kursi tengok. Takut orang baik mutu kita. Okey, tu ada hajat. Itu tidak menjadi masalah. Tidak makruh. Dan dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunangnya dengan sanad yang sahih, yang mana dalam satu permusafirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lepas tu Rasul hantar seorang tentera berkuda atau kepada satu atau pergi satu tempat lah. Jadi Rasulullah Rasul hantar saat itu untuk dia jaga sana. Dia jaga. Lepas tu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang, seorang sering berpaling kepada lorong tersebut, lorong yang tentera yang Rasul hantar tadi sebagai nak jaga. Rasul paling tengok ke situ. Maka ulama melihat kepada hadis ini, hadis diriwayat oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih. Berpandukan kepada hadis ini kata ulama bahawasanya berpaling ketika ada hajat maka dibolehkan kerana benda itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya katanya wa raf'u basarihi ila sama. Makruh juga mengangkat pandangannya ke langit. Tengok sembahyang, tengok ke langit. Bukan mesti langit no, bukan mesti langit no. Tengok ke atas. Hamba tak tengok langit, hamba tengok kipas. Tengok di atas dinding, atas atap, atas shilling. Sama juga. Lenggok ke atas. Makruh lenggok ke atas. Itu cakap kita. Itu maksud waraf'u basarihi ila sama. Mengangkat pandangannya kepada langit, hukum dia makruh. Dan makruh ni bukan makruh biasa, makruh yang teruk. Kerana bila kita kata makruh yang teruk, kerana di sana ada sebahagian ulama mengharamkan. Dan kalau kita tengok kepada hadis, memang ada amaran yang cukup keras. Yang mana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, kata Rasulullah, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Ada beberapa kaum ni mengangkat mereka itu akan pandangan mereka itu kepada langit dalam sembahyang mereka itu. Lepas tu sampai kepada tahap Rasul kata lagu mana? La yantahunna an dhalik aw la tukhtafanna absaruhum. Hendaklah dia berhenti ataupun pandangan mereka itu akan disambung. Dia kena berhenti ataupun pandangan mereka itu akan disambung. Baik. Sebab itulah ada sebahagian daripada ulama mengatakan hukum dia adalah haram. Makruh ni bukan makruh yang rendah lah, makruh yang teruk ni. Sebab ada sebahagian ulama mengharamkan. Seterusnya antara perkara yang makruh lagi, tapi pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i makruh ya, bukan haram. Wa kaffu sya'ri, dan menahan rambutnya. Au thawbih, ataupun kain pakaian dia. Dia tahan rambut. Dia tidak tahan rambut. Maksud tahan rambut ni dia merangkumi ikat rambut. Okey, orang rambut panjang dia ikat rambut. Tengkau sembahyang. Okey. Dia buat tocang dalam rambut dia. Okey, itu tahan rambut. Ataupun dia dah ikat pun buat tocang pun, kalau dia pakai piah kan, ada orang rambut panjang dia pakai piah, dia masuk rambut, mak itu piah. Okey, itu dimasuk dalam dia kaf. Tahan rambut. Hukum dia adalah makruh. Biarkan rambut begitu. Tak perlu ikat. Melainkan bagi orang puang. Orang puang tak lah. Orang puang kena buat toncang, tak semesti dia buang. Tocang rambut dia tu lah. Dia panggil dia orang kita sanggu. Baik, kalau orang lelaki hukum dia makruh. Kan ada orang lelaki ikat getah apa semua sekali kan. Hukum dia adalah makruh. Jadi dalam sembahyang, lepaskan. Dia apa makruh? Rasulullah larang. Jadi Rasulullah larang. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Diperintah kepadaku sujud di atas 7 anggota. Wala akuffa thawban wala sya'ra. Dan diperintah kepadaku bahawa tidak aku menahan pakaian dan tidak juga rambut. Aku tidak tahan. Lepaskan. Okey, boleh.
Okey, masalah pakaian, maksud dia pakaian. Pakaian ni contoh, biasa orang semayang dia lipat dengan baju. Lipat kaki seluar. Itu masuk dalam dia menahang pakaian. Lipat lengan baju, lipat kaki seluar. Ni, semayang kita lengan baju ni, kita pergi lipat ni makruh. Ni, kita pergi lipat gini makruh semayang. Bukan makruh kerana nampak lengan, bukan. Bukan. Makruh kerana dia kena lipat. Kalau orang tak faham tau. Orang tak faham. Oh, jangan lipat baju makruh. Jangan lipat lengan baju makruh. Dia pun faham. Oh, jadi kalau kita semayang makruh kita pakai lengan pendek. Tak. Lain. Pakai lengan pendek dia lain daripada lipat. Pakai lengan pendek tak makruh. Boleh je, tak ada masalah. Makruh ni bukan nampak lengan. Faham? Makruh kerana benda. Kerana lipat. Tidak sesuai dengan orang yang sembahyang. Itu lagak orang sombong. Lagak orang sombong. Lipat. Okey, buka lengan baju. Jangan lipat lengan baju. Okey, boleh faham. Jangan benda. Jangan lipat lengan baju. Kena buka. Tapi kalau pakai baju lengan pendek, makruh tak? Tak. Sebab makruh di sini sebab benda. Lipat lengan baju. Rasul larang. Sebab kata Rasul, umir tu diperintah kepada aku. Ni diperintah. Maksudnya Allah Ta'ala yang memerintahkan kepada Rasul sujud di atas 7 anggota. Wala akuffa sya'ra. Dan aku tidak tahan rambut. Wala thawba. Dan aku tidak tahan pakaian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sepakat. Bukhari dan Muslim menilai hadis ini sebagai hadis sahih. Baik. Sama juga dengan lipat kaki seluar. Hukum dia makruh. Itu ramai orang buat. Oh, jangan nak kira ramai orang buat. Sebab Rasul lah kan? Termasuk tu benda waqaf sya'rihi aw thawbi. Oh, makruh orang buat ramai. Makruh lah. Dapat apa orang buat? Tak tahu. Kena tanya orang buat lah. Tanya kita tak buat. Okey. Dia mungkin orang buat. Okey, mungkin orang buat yang lipat kaki seluar tadi tu. Kerana dia melihat bahawasanya melabuhkan seluar bawah daripada tumit, hukum dia makruh. Baik. Tapi sebenarnya kemakruhan melabuhkan seluar di bawah tumit, melebihi tumit, bukan dikhususkan dalam sembahyang. Okey, boleh faham? Bukan dikhususkan dalam sembahyang. Di sana ada beberapa hadis, antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa hak yang berada di bawah buku lali daripada kain, maka dalam neraka. Itu hak yang disebut oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Maka apabila ada hadis yang seumpama ini, maka dan hadis ni bukan diriwayat oleh seorang sahabat. Ada beberapa orang sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bukan hadis ni hanya daripada seorang sahabat, bukan. Bukan diriwayat daripada beberapa orang sahabat. Maka oleh kerana ada hadis yang Rasul menyebut bahawasanya apa yang berada di bawah buku lali dalam neraka, maka ulama mengatakan bahawasanya hukum melabuhkan pakaian di bawah buku lali, hukum dia adalah haram. Baik. Cuma adakah haram di sini haram bersebab ataupun tidak? Sebahagian daripada ulama mengatakan tak. Haram tanpa bersebab. Sebab Rasul kata haram. Okey, boleh faham. Dan antara ulama yang berpegang kepada pandangan ni adalah antaranya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Imam Syamsuddin Al-Dhahabi. Ada sebahagian daripada ulama-ulama hadis. Namun majoriti ulama fiqh dan sebahagian daripada ulama hadis mengatakan sebenarnya larangan ini, pengharaman ini adalah pengharaman bersebab. Kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Taala tidak memandang kepada mereka yang menseretkan kainnya dalam keadaan dia berlagak sombong. Jadi alasan pengharaman tersebut adalah kerana ada sifat khuyala. Ada sifat khuyala. Ada sifat sombong. Okey, boleh. Dan begitu juga ketika Rasul larang benda ni, maka tapi hak ni untuk lelaki orang puan tak. Sebab di sana ada hadis
daripada Ummu Salamah. Ketika Rasulullah larang ni, maka Ummu Salamah tanya Rasulullah, orang puang macam mana Rasulullah? Kata Rasulullah, dia kena laburkan sebanyak sejengkal. Kata Ummu Salamah, kalau begitu nampaklah tapak kaki orang puang. Rasulullah kata, dia kena laburkan sebanyak satu hasta, tapi jangan lebih daripada satu hasta. Jadi orang puang lain. Ini maksud untuk orang lelaki. Baik. Majoriti ulama mengatakan makruh melaburkan pakaian jubah ke, kain ke, seluar ke, lebih daripada buku lali. Hukum dia adalah makruh. Okey, berarti molek sebab sekarang ni kita nak cuba gabungkan di antara hadis makruh melaburkan pakaian dan makruh melipatkan pakaian dalam sembahyang. Okey, boleh faham. Sekarang ni dalam masalah melaburkan pakaian, kalau sekiranya tidak ada khuyala, majoriti ulama mengatakan bahawasanya hukum dia adalah makruh, bukan haram. Tetapi bukan khusus dengan sembahyang. Jangan kita khususkan dengan sembahyang, bukan khusus dengan sembahyang. Okey, boleh faham satu. Yang kedua, kalau ada khuyala, maka hukum dia adalah haram, sama ada dalam sembahyang ataupun tidak. Okey, ketika orang tu nak sembahyang, seluar dia labuh lebih daripada buku lali. Okey, benda tu dilarang. Hukum dia makruh kalau tidak ada khuyala. Kalau nak lipat juga makruh. Biarkan makruh. Lipat makruh. Dan awak boleh. Okey, mudah je cari benda lain. Pakai kain tu. Lipat makruh, dilarang. Tak lipat pun makruh. Tapi makruh nak lipat ni luar sembahyang ke dalam sembahyang sama. Okey. Dan awak boleh, mudah je. Ambil kain di masjid. Kain ada kan? Ke tak ada kain? Ada kain. Pinjam sekejap. Kain. Tak payahkan luar. Malah nak saling-saling. Okey. Nak pakai luar tu juga? Okey. Kalau gitu, awak buat mana yang lebih ringan daripada dua perkara yang dilarang. Dipanggil benda irtikab akhafid dararain. Irtikab akhafid syarrain. Ahwal syarrain. Okey, kita ada kaedah fiqh mengatakan benda apabila bertembung dua kemudaratan, bertembung dua maqsadah, bertembung dua perkara yang buruk, dua kemudaratan, maka kita kena lakukan hak mana paling ringan di antara kedua perkara tersebut. Okey, boleh faham? Irtikab akhafid dararain. Mengerjakan hak yang paling ringan daripada dua kemudaratan. Okey. Sekarang ni lipat pun dilarang, lepas pun dilarang. Cuma masalah lepas ni dilarang bukan hanya khusus untuk sembahyang. Seluruh sembahyang pun dilarang. Okey. Jadi kita tengok mana hak yang lebih ringan di antara dua perkara tersebut. Okey, mana hak yang lebih ringan? Ternyata hak yang lebih ringan adalah lepas berbanding dengan lipat. Kerana kata molek masalah lipat jelas hadis Bukhari dan Muslim, dan sepakat sebahagian ulama mengatakan tak silap ingat Imam Nawawi dalam kitab menyebut bahawasanya sepakat ulama mengatakan melipatkan hukum dia adalah makruh. Manakala melepaskan tidak berlaku kesepakatan. Di sana ada pandangan yang mengatakan melepaskan kain melebihi daripada buku lali dalam sembahyang, hukum dia tidak makruh. Dan pandangan ini disebut oleh Imam Al-Khattabi. Imam Al-Khattabi menyebut pandangan ini. Kerana dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah kata, man jarra thawbahu, sesiapa yang mengheret kain dia. Menyeret. Apa maksud mengheret? Berjalan. Sembahyang berjalan ke tak? Tak. Jadi bermakna dalam masalah ketika sembahyang. Okey, ketika seorang tu sembahyang, oleh kerana dia tidak berjalan, maka tidak ada jar. Okey, boleh faham? Jadi dia lebih ringan berbanding dengan mana? Lipat. Namun kalau orang melihat kepada melabuhkan saat itu hukum dia adalah haram, maka melabuhkan tu lebih berat daripada melipat, maka lipat. Jadi kena tengok mana hak yang lebih teruk di antara dua perkara tersebut. Anda melihat kepada hak yang lebih teruk adalah melipat, kerana melabuhkan masih lagi ada pandangan yang mengharuskan dalam sembahyang, kerana dalam hadis Rasul kata man jarra, sedangkan dalam sembahyang tidak ada berjalan.
Okey, boleh faham. Namun mungkin ada sebahagian melihat kepada bahawasanya melepaskan adalah lebih teruk berbanding daripada melipat, maka dia pilih untuk melipat. Okey, jelas. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, banyak lagi lain ni. Tak apalah, maksudnya benda yang penting yang perlu kita kena stop. Benda penting kita kena stop. Katanya wa wad'u yadihi ala famihi bila hajah, meletakkan tangan atas mulut. Meletakkan tangan di mulut tanpa ada sebarang hajat. Menutup mulut dengan tangan ketika sembahyang hukum dia adalah makruh. Melainkan apabila ada hajah. Apabila ada hajah, maka tidak menjadi masalah. Sebagai contoh, nguak. Nguak Rasul suruh tahan. Rasul tahan. Kalau tidak mampu, siapa ke tahan dengan tangan. Tahan dengan tangan. Maka itu tidak menjadi masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Tidak makruh. Wal qiyamu ala rijl. Dan berdiri di atas satu kaki. Berdiri dengan satu kaki. Satu kaki lagi, tidak berdiri. Melainkan ketika ketika ada hajah ataupun ketika diperlukan. Sebagai contoh sembahyang tarawih. Dalam tengok kita disebut sembahyang tarawih, yang tu imam baca panjang. Tu imam baca satu rakaat 3 juzuk, 2 juzuk. Sebagai contoh. Ada tak imam baca satu rakaat 3 juzuk, 2 juzuk? Ada. Ada. Kalau di Indonesia di Temboru. Semalam khatam Quran. Setiap malam khatam Quran waktu kita pergi tu kan dia. Setiap malam khatam Quran. Dia ada beberapa jemaah dia. Mana tak? Oh, jadi lenguh tak dia tu sampai ke sebelah kaki. Okey, ada disebut oleh sebagian ulama tu tak ada masalah lah. Sebab ketika berhajat. Ini saja-saja. Saja-saja. Oh. Di kaki belah kaki lagi tok atas betih ataupun tok atas kaki segi pada gitu. Oh. Tanggok orang sembahyang. Hukum dia benda makruh. Katanya wassalatu haqinan aw haqiba. Sembahyang hal keadaan dia haqib. Haqib ni dia menahan kencing. Haqiba menahan bengok. Haqiba. Kalau haziqa tu menahan angin. Menahan kentut. Haziq. Kalau haqib menahan belaka kedua-dua. Tahan kecil, tahan bengok. Dia tu benda penggunaan dalam bahasa Arab. Tu dalam lughah Arab. Okey, jadi sembahyang dalam keadaan tahan kecil, dalam keadaan tahan bengok, hukum dia makruh. Melainkan dia ada pengecualian, melainkan tak makruh kalau sekiranya waktu sempit. Waktu sempit. Hanya sempat untuk dia mengerjakan sembahyang dalam waktu. Baik, dan dia masih lagi boleh tahan kecil, boleh tahan bengok. Maka ketika tu tidak makruh. Baik. Katanya au bihadrati ta'amin yatuqu ilaih, ataupun di hadapan makanan yang dia ingin kepada makanan tersebut. Perut lapar, ceruk-cerak. Lapar. Jadi perut lapar, makanan ada. Maka makruh sembahyang. Biar makan dulu. Makan dulu. Sebab dia mengganggu khusyuk sembahyang. Buka puasa, orang buat kambing bakar. Buka puasa, orang buat kambing bakar. Jadi, ada orang buka, gimbayang dulu. Ada orang bahan lalu. Agak-agak wadah tu imam tengah bayang. Tak boleh baca surah panjang. Habis kakak lu makan, tak tinggal kaku dah. Tak rojak dah. Tak tinggal kambing dalam bayang. Okey, makan dulu. Okey, nampak kan? Makan dulu. Tapi kena ingat bihadrati ta'amin yatuqu ilai, yang dia ingin kepadanya. Tapi kalau tidak ingin, maksudnya tak ada, tidak mengganggu khusyuk dia lah. Tak ada masalah. Sebab perutnya ada. Bahang tak tahu barok mana dah bahang. Kambing bakar aku bahang kijang bakar ni. Contoh. Kenyang dah. Okay, itu lain. Wa an yabsuqa qibala wajhi.
meludah qibala ni sudut pihak wajhi hadapannya. Wajhihi maksudnya mukanya, hadapannya. Ludah pihak hadapan. Aw an yamini ataupun daripada pihak kanan. Dalam semayang boleh tak ludah? Boleh ludah. Semayang dalam semayang boleh ludah. Tapi kalau ludah jangan ludah pihak kanan, pihak hadapan. Hukum dia makruh. Kalau nak ludah pihak mana? Kiri di bawah kaki. Tapi kena ingat. Jadi dia disebut dalam hadis sebenarnya. Disebut dalam hadis. Hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih bagi keduanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi salatihi fa innama yunaji rabbah." Apabila seorang kamu dalam sembahyang, maka dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Fala yabzuqanna baina yadayhi wa la an yamini. Jangan dia ludah di hadapan ataupun sebelah kanan dia. Dalam riwayat Bukhari ada penambahan, fa inna an yaminihi malaka. Sesungguhnya di sebelah kanannya ada malaikat. Di hadapan dia adalah kiblat, dia kena hormati kiblat. Lepas tu dia nak ludah mana? Wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadami. Dia ludah di sebelah kirinya ataupun di bawah kaki. Ini disebut dalam hadis. Baik. Tiba-tiba kita sembahyang dalam masjid leli. Kita buat lagu tu. JK marah. Kita pun kata, mu lawan hadis. Engkau hadis kafir. Ganahnya. Hati dulu. Jangan gaduh lagi. Masalah ni sesuai kalau sekiranya sembahyang di tanah lapang apa semua sekali tu sesuai lah. Dengan keadaan masjid yang kita sekarang ni nak masuk selipar pun orang nak masuk, maka tidak sesuai duduk atas kapek masjid. Faham? Tak sesuai. Main ludah dalam rumah kita hok dok kapek masjid pun kena beleber 4 karung di bini. Nyanyuk ke mana tu? Dia datuk ni. Apatah lagi dalam masjid memang tak sesuai lah kita ludah gitu kan. Baik. Jadi ni untuk sembahyang di padang ataupun tempat masjid saat itu, masjid yang tidak seperti masjid kita atas tanah begitu, ada apalah. Jadi kalau kita ni nak ludah mana kalau nak ludah? Dalam poket. Ataupun ni benda hujung-hujung kain. Ataupun ikutlah tak kain ke dalam poket ke sapu tangan ke. Ludah muka. Katanya nak tengok buat gitu lenggok. Kan dah kan lenggok atas. Wa wad'u yadihi ala khasiratihi. Meletakkan tangannya di atas khasirah ni atas pinggang. Cakap kita dia cekok pinggang. Tengah sembahyang dia cekok pinggang. Dia tidak cekok pinggang. Wa wad'u yadihi ala khasiratihi. Ini termasuk dalam benda yang makruh. Makruh. Kalau bukan cekok pinggang tapi sakit tengok sembahyang Allah dipecek gitu, tu tak apa. Ada hajah tu. Jadi saja-saja sembahyang cekok pinggang. Kakak tu sembahyang ke nak gocoh? Orang tengok. Sembahyang ke nak gocoh? Baik, tak sesuai dengan kita tengah sembahyang ni dengan perbuatan begitu. Itu perbuatan orang sombong. Wal mubalaghatu fi khafdhi ar-ra'si fi ruku'i. Dan mubalaghah berlebih-lebihan merendahkan kepala pada ketika rukuk. Nak nyembang tengok apa bawah. Sepatutnya samalah di antara kepala dengan belakang punggung tu. Dia gitu. Wah, rukuk wan dia gitu. Curang ah. Curang ah. Jangan curang ah. Kita tak curang. Bukan curang curang orang puan kau begitu. Curang, kita tidak curang kalau kita kan curam. Baru tu dia curang lain kerana curang belaka kita. Curam. Kita tu. Sedap ada orang Sarawak kan. Dapat betul bahasa. Okey. Was-salatu fil hammam wat-tariq wal-mazbalati wal-kanisati wa 'atani al-ibil wal-maqbarati at-tahirah wallahu a'lam. Dan sembahyang dalam hammam, tempat mandi air panah makruh, at-tariq di tengah jalan orang lalu makruh, mazbalah wal mazbalah ni maksudnya tempat pembuangan sampah, wal kanisah gereja
Wa atanil ibil, tempat-tempat dihimpunkan unta. Dia aton al-ibil ni adalah kita unta dia minum air. Lepas daripada minum air, tuan dia pun kupus tepak. Kupus tepak tu dipanggil aton al-ibil. Cuma kita letak mana? Kandang unta. Sebenarnya dia bukan, aton ni bukan khusus dengan kandang. Dia aton ni adalah tempat yang dikumpul unta lepas daripada minum air. Baik, itu asal aton al-ibil. Tempat unta lah. Makruh. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang. Rasul kata sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat minasyayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembahyanglah kamu pada kandang-kandang kambing, tapi mu jangan sembahyang pada tempat-tempat perhimpunan unta, kerana sesungguhnya unta diciptakan daripada syaitan. Tapi jangan faham pula, oh jadi kalau kita nak makan syaitan, kita makan tu lah, makan unta. Sebab dia diciptakan daripada syaitan. Bukan. Bukan maksud gitu. Diciptakan daripada syaitan maksudnya adalah perangai dia seperti perangai syaitan dalam sudut ni. Syaitan mengganggu orang sembahyang, dia juga mengganggu orang sembahyang. Itu maksud tu. Baik. Wal maqbarati, dan perkuburan. Makruh sembahyang di perkuburan. Tapi makruh kalau sekiranya perkuburan tu at-tahirah, yang suci. Kalau perkuburan tu najis, yang suci ni belum lagi dibongkar kembali. Kalau tanah dah bongkar balik, tu najis lah. Sebab dia campur dengan darah nanah si mati hak acur tu kan. Najis lah tanah tu. Kalau belum lagi dibongkar, maka sembahyang atas kubur makruh. Kalau telah dibongkar, hukum dia adalah haram. Haram kerana dia najis. Tetapi kalau dihampur, maka tidaklah haram, tetap hukum dia adalah makruh. Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya katanya babu sujudis sahwi. Jadi untuk malam ni kita berhenti sini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Tengok soalan sekejap kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana syarat yang dikatakan dimaafkan jika selepas basuh mutanajis masih ada bau atau warna yang susah hilang? Adakah memadai dengan sekali datang air tanpa gosok air itu tak berubah tapi baunya tak hilang, atau syarat kena ulang banyak-banyak kali datang air dengan gosok juga barulah dikira maaf? Terima kasih Ustaz. Jadi dalam masalah kita basuh najis, maka kalau najis ainiyah wajib kita kena hilangkan rasa, warna dan bau. Tetapi kalau bau sahaja hak yang payah untuk dihilang, ataupun warna sahaja hak yang payah untuk dihilangkan, maka dimaafkan. Okey, maksud payah dihilangkan ni, kalau kita gosok pun, kita gosok dah, kita gonyoh dah, kita basuh 3 kali, tapi masih lagi bau, maka dimaafkan. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Ustaz nak tanya, walaupun sejadah tu kira kita solat di atasnya tetap dikirakan sutrah. Sekarang ni apa makna musalla? Kan dia kata boleh? Au basaqa musalla. Mana musalla? Musalla adalah tempat sembahyang. Maksud dia tempat sembahyang. Kita sembahyang di atasnya. Apa makna musalla? Tempat sembahyang. Apa maksud tempat sembahyang? Kita sembahyang di atasnya. Maka sudah memadai ataupun dikirakan sutrah. Sebab sekarang ni musalla diqiyaskan di atas garisan. Diqiyaskan di atas garisan. Baik. Jadi sudah dikirakan benda sutrah. Sejadah yang kita sembahyang tu sudah dikirakan sutrah, tapi dengan syarat, kita kata tadilah, kena ingat dengan syarat tadilah. Tidak ada dengan syarat, tidak ada benda yang boleh kita jadikan di hadapan kita. Wallahu a'lam. Kalau ada orang solat menghadap katil dan katil tu dikira sutra, bolehkah kita tidur atas katil? Okey. Katakanlah ni katil. Contoh ni katil. Orang ni semayang sini, dijadikan katil sebagai sutra. Okey, katil boleh jadikan sutra. Okey. Katil cukup syarat sutra. Tiba-tiba dia pergi tidur depan. Okey, soalannya boleh ke tak? Okay. Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya orang yang letak sutra
boleh orang lalu di hadapan. Tapi dengan syarat di luar sutra. Jadi ketika dia duduk atas ni, jadi bermakna dia berada di luar sutra dah. Okey, boleh faham sini kan? Sutra dia kan? Okey, berada di luar sutra. Boleh, tak ada masalah, maksudnya tidaklah haram. Tapi kalau kita tidur depan dia tu, tu tak boleh lah. Tidak haram. Selama mana tidak ganggu dia. Kalau kau nak ganggu, kadang-kadang ada je kok jenis lagu tu. Orang semayang, dia boleh duduk depan. Dia depan, dia nak semua suka. Tu pun dia ada haram. Itu syaitan gitu. Ganggu kan? Syaitan lah. Ganggu. Boleh juga lewat pejang. Lepas tu dia buat muka sebelah mata. Kawan ni jenis suka. Mu main suka, mu main sebab gitu lah. Dulu. Kena ni. Suka tu. Dulu kita main sebab gitu tu. Gua kawan-kawan tau. Anda masa kecil-kecil masa buat. Masa buat adik bayang kita ada tepi kan masa kecil lah, tua dak buat dah. Jadi dak buat dah lah. Baik. Jadi kalau benda tidaklah haram duduk di situ kerana dia berada di luar sutrah dah, sebab yang tak boleh di antara sutrah dan orang sembahyang, itu tak boleh. Cuma dak comel. Tidur di hadapan orang sembahyang sebab dia tak comel. Kita sembahyang berhadap ataupun di hadapan kita ada orang tidur. Itu tak comel. Jadi kita telah melakukan perbuatan hak yang tak comel untuk dia, maka tak comel jugalah. Tapi tidaklah sampai kepada haram. Wallahu a'lam. Kalau kita lalu depan orang sembahyang, dosa. Macam mana pula kalau orang kacau orang sembahyang? Masa orang sembahyang dia buat lawak, buat orang suka dan sebagainya. Dan minta nasihat sikit Ustaz untuk orang macam ni. Biasa orang muda lah, masa duduk ramai-ramai, teka duduk sembahyang tu, orang sembahyang mula masuk ji ifrit, mula jadi syaitan. Okey, dia orang tu dipanggil, boleh dikatakan syaitan. Kalau cakap dengan tu setan gitu. Betul tak? Sebab dia syaitan, salah ke kita kata dia salah? Sebab Rasulullah katakan ni. Benda, sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil fa innaha khuliqat min asyayatin. Sebab unta diciptakan daripada syaitan. Sebab dia Rasul kata unta diciptakan daripada syaitan kerana dia mengganggu orang sembahyang. Okey, sama juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan. Kalau dia enggan nak lalu kat depan, maka memperangi dia sebab dia sungguhnya dia adalah syaitan. Baik. Jadi orang muda, bila orang sembahyang, yang pertama sekali dia kena ingat sembahyang ni adalah syiar kepada agama Islam. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan, memuliakan syiar Allah, maka sebenarnya ia adalah takwa daripada hati dia. Dia lahir daripada sifat takwa. Jadi orang yang buat gurau orang sembahyang, dia tidak memuliakan sembahyang, tidak mengagungkan sembahyang, maka sebenarnya tidak ada sifat takwa. Hak ni bahaya, bimbang imam dia tu bahaya. Main gurau dengan ibadat yang paling besar. Tahu tak orang sembahyang dua benda? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Dia sedang bermunajat dengan Tuhannya. Mugi ganggu orang. Sah kata ganggu orang lagi tu ketika sahabat baca kuat dalam masjid. Sahabat baca Quran kuat-kuat, Rasul larang. Tak gitu. Baca Quran, apa tahu ganggu gitu. Lebih lagi dilarang. Ganggu orang sembahyang, hukum dia dosa besar. Dan golongan ini adalah golongan syaitan. Okey, golongan syaitan, golongan ni. Maka wajib dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kena memuliakan sembahyang. Ni golongan hak yang cukup teruk sebenarnya. Jangan main. Kalau maksudnya gurau tak boleh gurau. Gurau boleh. Agama Islam tidak melarang kita bergurau. Tetapi kita kena pada tepat. Tak kena tepat main gurau. Tak kena tepat sungguh gurau lagu tu. Sembahyang jangan main gurau. Tak boleh sembahyang main gurau. Rasanya kalau di zaman Sayyidina Umar, kalau Sayyidina Umar tahu, orang lagu tu tak tahu apa ni Sayyidina Umar buat. Sembah dalam seluk tu kali. Sungguh orang lagu tu kena rodang lalu di Sayyidina Umar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala a'la wa a'lam. Ustaz, soalan lagi pada saudara Muhammad Iman Imran. Ustaz, adakah betul sutrah tu kena letak kiri atau kanan, bukan dia di tengah-tengah? Okey. Jadi kalau dinding, tu jelas. Kita tak ada kanan kiri, tak ada dah. Sebab dinding, sebab dia panjang. Masalah tiang ataupun tungkak.
ataupun pokok, ataupun kita letak batu di hadapan kita. Maka ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan sunat. Sunat ni bukanlah maksudnya ada dalil yang khusus. Sunat ni maksudnya digalakkan. Dia tidak betul-betul letak di hadapan. Dia letak ke kanan ataupun ke kiri sikit. Okey, boleh faham. Supaya dia tidak hadap betul-betul. Tapi bukanlah maksud kalau hadap betul-betul sampai ke benda tu dilarang. Tidak. Sebab tidak ada dalil yang melarang. Wallahu a'lam. Orang lelaki ikat rambut makruh. Dia orang lelaki ikat rambut dalam sembahyang. Bukan ikat rambut di luar sembahyang. Tak lain. Ikat rambut dalam sembahyang. Manakala di luar sembahyang, Rasul juga buat pernah jaling rambut dia. Rasulullah. Ni kita bukan cerita di luar sembahyang. Kita cerita dalam sembahyang. Orang lelaki ikat rambut dalam sembahyang, hukum dia makruh. Okey, soalannya kalau pakai skah. Skah, tahu tak skah? Orang kata skah. Skah orang perang dalam sembahyang. Hukum dia benda. Okey, kita tengok pakai skah ada tak tahan rambut? Ada tahan rambut. Maka masuk tak di bawah hadis Rasulullah? Masuk di bawah hadis. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum wala akuffa sya'ran wala thawbah. Maka dia masuk dalam hadis tersebut. Jadi pakai skah dia tahan rambut juga, maka hukum dia sama, makruh dalam sembahyang. Manakala luar sembahyang, itu ada perbincangan lain. Luar sembahyang ada perbincangan yang lain. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudara Ahmadul Hisham, soalan satu. Adakah jaling janggut seperti tocang dikurukan hukum macam ikat rambut? Ada tak golongan yang dikecualikan pakai sutra? Okey, kita ada dua soalan. Soalan yang pertama, jaling janggut seperti tocang dikirakan hukum macam ikat rambut. Okey. Dalam masalah dalam sembahyang kata Rasulullah lagu mana? Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Lepas tu wala akuffa sya'ran. Hak ni dipanggil sya'ar juga. Tak gitu? Dipanggil juga sya'ar. Tak gitu? Sya'rul lihya. Okey, dia masuk juga dalam sya'ar. Maka pada zahirnya dia mengambil hukum yang sama. Jadi bagi orang yang ikat ni dia kena buat untuk mengelak daripada makruh. Wallahu a'lam. Ikat bulu tiak lah, ada orang ikat bulu tiak. Dia benda hak ikat ni orang nampak, orang nampak ikat ah. Tak nampak dah ikat, tak ada bulu hari-hari orang tak ada ikat, jaling tak ada, tiak tak ada jaling. Jaling bulu hari-hari, jaling bulu tak ada. Benda orang tak nampak, biasa orang buat benda orang nampak. Ikat benda nampak. Gitu kan? Baik. Okey, tu yang pertama. Yang keduanya, masalah benda soalan dia kedua nak ingat. Ada tak golongan yang dikecualikan pakai sutra? Ada golongan hak yang dikecualikan daripada pakai sutra? Siapa? Orang hak yang tidak mampu. Tidak mampu untuk meletakkan sutra di hadapan ni. Nak bangun tak boleh. Okey, ada. Ada orang hak yang dikecualikan. Wallahu a'lam. Hamba pakai cetakan. Hamba pegang ni. Kitab hak yang hamba pegang adalah kitab Mughnil Muhtaj. Cetakan Darul Faiha. Cuma adalah beberapa masih lagi adalah kesilapan cetakan ni Darul Faiha pun. Wa iyyakum. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Jazakumullahu khairan. Allah yubarik fikum. Untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ni. Banyak soalan malam ni. InsyaAllah kalau siapa-siapa datang lagi tanya soalan tu, bolehlah tanya pada malam esok pula insyaAllah. Jadi sekali lagi majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang beri sumbangan dan sebagainya. Jadi sebelum kita tutup majlis kita pada malam ni, ada satu pengumuman. InsyaAllah dalam masa terdekat ni, mungkin minggu depan ataupun pihak penganjur akan maklum semula dalam grup. InsyaAllah kita akan baca kitab Muwafiq wa Masbuk dalam masa terdekat ni insyaAllah.
InsyaAllah. Kitab pun pihak penganjur akan bagi dalam grup nanti insyaAllah. InsyaAllah. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja pada malam ini. Jadi majlis nak minta Ustaz untuk baca doa. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله كما أصلحت به عبادك الصالحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekadar ini saja untuk malam ni, insya-Allah kita akan sambung pula pada malam esok insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi